Amma ba'd. Tuan Pengerusi, para imam, para bilal, para AJK, tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam mana kita puasa hari kedua ni? Alhamdulillah, segar bugar, masih lagi alhamdulillah bersemangat insya-Allah. Pada malam ini saya nak memperingatkan diri saya dan tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian tentang bulan di mana Quran ini diturunkan, dan saya menceritakan tentang Quran dan bulan Ramadan. A'udzu minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan penerangan-penerangan yang jelas tentang hidayat dan perbezaan di antara hak dan batil, sehingga akhir ayat. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah sekalian, kadang-kadang kita seronok ni nak raya dah, Ramadan ni tak seronok. Dah ada ke tema untuk hari raya? Tema untuk hari raya? Semua dah ada tema untuk hari raya. Tahun ni kita buat biru. Biru semua dah tempah dah, semua siap dah. Kita merah. Merah jarang Melayu lah. Kita hijau semua. Maksud saya, kadang-kadang kita ni mendahului Ramadan. Hari raya sudah ada tema, tetapi Ramadan kita tak ada tema. Ramadan kita tidak tersusun. Padahal itu yang sepatutnya kita ada agenda kita, kita ada tema kita, yang nantinya kita akan bawa di luar Ramadan. Tema-tema ni kalau kita ada seminar kan, kita ada tema kita apa kita nak capai. Selepas daripada seminar, semua ada tema. Kedui kahwin pun ada tema. Kan? Ramadan, apa dia tema kita? Tema kita boleh supaya ada tema ni, supaya lepas Ramadan kita kekal, kita ingat dan ada kesannya kepada kita untuk berterusan nanti di luar Ramadan. Ramadan, berbagai-bagai tema yang dapat kita pilih. Tema sedekah, supaya kita bersedekah lepas Ramadan pun berkekalan. Tema solat sunat, supaya kita dapat solat sunat. Dan di antara tema yang kita boleh pilih ialah Al-Quran, yang simple, tak bermodal. Yang simple, yang kita boleh bawa di mana-mana, yang kita boleh teruskan bila-bila masa. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah sekalian, tidak adalah suatu perkara pun yang disentuh oleh Al-Quran kecuali ianya akan jadi mulia, akan dihormati, akan menjadi suci dengan sentuhan Al-Quran, menjadi yang terbaik apabila ianya diterapkan Quran dan disentuh oleh Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di kalangan para malaikat, Sayyidul Malaikah, kerana melalui Jibril lah Al-Quran ini diturunkan. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi semulia-mulia bulan di antara bulan-bulan yang disebutkan 12 bulan yang lain. Syahrul Ramadan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu, maka Nabi Muhammad SAW menjadi semulia-mulia Nabi, Sayyidul Mursalin, pemimpin bagi segala rasul-rasul dan nabi-nabi. Diturunkan kepada umat Arab dan menerima Quran. Arab menjadi orang yang mulia yang sebelum ini menjadi buruan.
telah mengubah hidup dan sejarah orang Arab daripada ditindas oleh Rom dan Farsi menjadi satu kuasa besar dunia dan memerintah 3 suku dunia pada satu ketika. Quran diturunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kerana apa? Kerana dengan Quran. Oleh sebab itu, kalau kita memilih Quran, sebenarnya kita satu memilih tema yang amat tepat untuk kehidupan kita. Apabila seorang itu disentuh oleh Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik di kalangan umat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang belajar Quran dan mengamalkan dan mengajarkan Quran. Sebaik-baik kamu. Kenapa? Kerana mengajar Quran, kerana belajar Quran. Itulah sebaik-baik sentuhan. Di mana saja, apa saja bila disentuh oleh Quran, ada sentuhan Quran, maka di situlah singgahnya kemuliaan, di situ singgahnya berkat, di situ singgahnya rahmat. Tapi malang sekali umat manusia ini tidak tahu. Umat Muhammad itu tidak sedar. Sehingga satu kali Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Hadha al-Qur'ana mahjura. Lalu berkata Rasul, ar-Rasul ini ialah isim ma'rifah, maknanya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mengambil, hadzal Qur'ani mahjura, menjadikan Quran ini barang yang dipulaukan, barang yang dientengkan, barang yang tidak dipedulikan dan dibiarkan. Begitulah mengadunya Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Ya Rabb, inna qaumi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka ini memulau Quran, begitu sayang sekali. Diturunkan kepada mereka pulau. Ulama menyebutkan tentang memulau Quran ini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, tidak sayang pada Quran. Tidak sayang pada Quran. Tidak mencintai Quran. Dibuang-buang. Penuh dengan habuk. Kalau kena bala, kalau datang pencuri, barulah nak lihat Quran. Nak masuk biasa, barulah baca Quran. Nak pergi interview, barulah baca Quran. Tak pandai baca Quran, celup minum air. Itulah akhir sekali. Tapi begitulah bentuk yang pertama. Dan dikhabarkan viral satu ketika dulu, gempa bumi berlaku di Turki. Sebelum gempa bumi berlaku di Turki, sebenarnya Quran ini bersepah di dalam longkang-longkang, di mazbalah, di tempat-tempat buangan sampah. Begitulah cerita menghina Quran ini, sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala dengan gempa bumi di Turki yang begitu dahsyat. Terdapat juga dalam surat-surat khabar kita, kalau baca, ada juga Quran-Quran yang tinggalkan dalam longkang dan sebagainya. Sepatutnya kita, orang tak sayang Quran. Ya? Yang kedua ialah tidak membaca Quran. Ini pun yang salah satu adalah mahjuran, bentuk pemulauan kepada Quran. Tak baca Quran, tak belajar Quran. Walhal ulama mengatakan, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, berdoalah. Kita nak cakap Allah, doa. Tapi kalau kita nak tahu, nak Allah bercakap dengan kita, kita baca Quran. Itulah kalamullah.
yang qadim. Allah Ta'ala, kalau kita baca Quran, maknanya kita bercakap dengan Allah. Allah menurun, bercakap dengan kita secara direct. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita ni ramai di kalangan kita mungkin tak tahu pun baca Quran. Dalam satu survey yang dibuat secara random di sebuah negeri yang saya tak payah cerita, 17% daripada remaja tahun 6 ni rijah 6, berapa belas? 12 tahun. 17% tak tahu baca Quran, bahkan tak semayang pun. 17%. Itulah tahap kesedaran Quran kita hari ini. Oleh sebab itu Rasulullah 1400 tahun dulu telah mengadu bahawa umat ini memulaukan Quran. Dan di kalangan dewasa 80% sahaja yang baca Quran. Yang lain tak tahu apa. 20% lagi tak tahu apa pun Quran. Dengar-dengar je Quran. Ada pun buat ubat saja. Nak buat ubat saja Quran ni. Dan bentuk yang ketiga, kita masa pun cemburui kita. Yang ketiga ialah kita tak faham dan kita tidak tadabbur. Kalau kita baca pun kita baca saja, habislah satu muka, dua muka, tiga muka. Tapi kita tak faham pun. Kita tidak peduli pun apa yang Allah Ta'ala cakap dengan kita. Dan tahap seterusnya insya-Allah kalau ada lagi kita sambung. Aqul qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.